Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Alhamdulillah para penonton yang dimuliakan oleh Allah. InsyaAllah pada malam ni kita berkongsi sedikit tentang malam yang kita akan tempuh, iaitu nisfu min Sya'ban, iaitu lebih dikenali dengan Lailatun Nisfi min Sya'bana, malam separuh daripada bulan Sya'ban. Kita lebih dikenali dengan malam nisfu Sya'ban. Setengah-setengah orang kita kata tidak ada kelebihan apa pun malam nisfu Sya'ban. Padahal terlalu banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amalan para sahabat dan salafun salih yang menunjukkan bahawasanya malam nisfu Sya'ban itu ada fadilat-fadilat yang tertentu, ada kelebihan-kelebihan yang tertentu. Jadi sebelum daripada kita masuk menyatakan al-ahaditsul waridah, hadis-hadis yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi bayani fadilatil lailatin nisfi min Sya'ban, pada menyatakan kelebihan malam nisfu Sya'ban. Sebelum pada tu kita mesti menjelaskan dulu malam nisfu Sya'ban ni bila, iaitu kita mesti kena faham, iaitu dalam kiraan qamariyah, dia bukan mengikut matahari terbit tetapi mengikut matahari tenggelam, iaitu ghurubus syams dia panggil. Jadi contohnya kita malam ni malam Jumaat. Jadi esok hari Jumaat, esok siang hari Jumaat. Jadi malam ni ialah malam Jumaat. Bukan esok hari Jumaat, malam tersebut tu malam Jumaat, bukan. Bukan kata esok siang hari Jumaat, malam tu ialah malam Jumaat. Salah tu. Macam hari ni, macam hari ni hari Jumaat, siang hari tak ada. Jadi malam ni ialah malam Sabtu. Gitu. Bukan tak ada siang hari, tak ada siang hari Jumaat. Malam ni malam Jumaat. Tidak. Malam Jumaatnya bila? Kemarinnya petang Khamis tu tenggelam matahari. Tu orang panggil malam Jumaat. Jadi siang hari tak ada, siang hari Jumaat. Tenggelam pula matahari pada malam ni, malam Sabtu. Esok siang hari, hari Sabtu.
Jadi Lailatun nisfi min Sya'bana bila Lailatul khamisa asyara min Sya'bana, ialah malam yang ke-15 daripada bulan Sya'ban. Bila tu malam yang ke-15? Ba'da ghurubi syamsir rabi'a asyara min Sya'ban. Ba'da, kemudian setelah ghurubi syamsi, tenggelamnya matahari, ar-rabi'a asyara, hari yang ke-14 min Sya'bana, daripada bulan Sya'ban. Artinya kalau hari ni siang hari, hari yang ke-14, malam ni nak tenggelam matahari, itulah orang panggil malam tersebut malam nisfu Sya'ban, iaitu malam yang ke-15 daripada bulan Sya'ban itu. Baik. Jadi setelah kita jelas dah bila ke orang panggil dikiranya malam nisfu Sya'ban, bukan siang hari pada 15 hari bulan Sya'ban, tetapi nak tenggelam matahari pada hari yang ke-14, itulah malam nisfu Sya'ban, malam yang ke-15 daripada bulan Sya'ban. Baik. Terlalu banyak hadis-hadis Nabi SAW menyatakan tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban. Kita baca beberapa hadis Nabi SAW lah. Setengah daripadanya an Sayyidina Aliin karramallahu wajhahu, diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermuliakan akan wajahnya Sayyidina Ali. Qala, berkata ia Sayyidina Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana lailatun nisfi min Sya'banah, apabila adalah malam separuh daripada bulan Sya'ban, iaitu malam yang ke-15. Bila? Ba'da ghurubi syamsir rabi'a asyara min Sya'ban, setelah tenggelam matahari siang hari, hari bulan 14 hari bulan Sya'ban. Faqumu, maka berdirilah, bangunlah, bangunlah sembahyang. Makna faqumu, maka bangunlah sembahyang, hidupkan malam lailataha, akan malamnya, wasumu yaumaha, dan puasalah pada siangnya. Ini siang hari ke-14 tu. Nah, hari ke-14 tu disuruh berpuasa, dan malam tersebut, malam nisfu Sya'ban, disuruh kita bangun sembahyang, ibadat kepada Allah. Kerana apa? Fa innallaha yanzilu fiha, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala turun padanya. Turun tu bukan makna Allah Ta'ala turun dengan makna, bukan nuzul, dengan makna nuzul berpindah daripada atas ke bawah, bukan naqlah, bukan nuzulun naqlah, tapi nuzulur rahmah. Itu kalau kita belajar dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah telah maklum. Ini bahaya kalau orang tak belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia baca hadis Nabi SAW, fa innallaha yanzilu, sesungguhnya, kerana sesungguhnya Allah itu turun. Allahu Akbar. Ini bahaya. Seperti yang berlaku beberapa hari sebelum pada ni, ada dalam IKIM seorang ustaz, dia mengajar dalam IKIM, radio IKIM. Dia kata bulan hari-hari biasa ini lebih baik daripada malam Qadar. Sedangkan dalam Quran kata Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi katanya ustaz ni, videonya ada dengan saya ni, video ustaz tu. Dia kata kan kat sini sebenarnya memang Allah turunkan pada malam Al-Qadar. Jadi Siti sebenarnya kan, kalau Siti nak tahu lah kan,
sebenarnya ada satu malam yang lebih baik. Setiap malam sebenarnya adalah lebih baik daripada malam Al-Qadar ini. Allah. Ada satu yang lebih baik daripada malam ini dari satu sudut yang lain. Maknanya apa tau? Maknanya gini, sebenarnya pada 3 suku malam yang terakhir, Allah yang turun ke langit dunia. Allah yang turun ke langit dunia. Astaghfirullahalazim. Nah, dia kata malam-malam biasa ni lebih baik daripada malam Qadar. Kerana apa? Kerana setiap malam ni Allah yang turun. Sedangkan malam Qadar, Lailatul Qadar, itu hanya malaikat yang turun. Ini bahaya ni. Jenis yang baca hadis faham dengan secara zahir. Ini salah. Nah, Imam Nasanusi menyebut di dalam kitab Muqaddimah Sughra, usulul bid'ah wal kufri sittatun. Nah, asal usul kekufuran dan bid'ah itu ada 6. Setengah daripada 6, salah satu daripada 6-nya min usulil bid'ah wal kufri at-tamassuku bil mujarradi zawahiril kitabi was sunnah fi aqaidil iman. Berpegang dengan semata-mata zahir nas Al-Quran dan sunnah, ayat yang mutasyabihat di dalam pegangan kepercayaan. Ini macam ni. Zahirnya fa innallaha yanzilu fiha. Zahir hadisnya kalau kita terjemah artinya balik bahasa, naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah bahasa, translate daripada Arab ke Melayu. Belum maknanya lagi. Makna lain, terjemahan lain. Makna ma yuradu bil lafzi, ma yu'na minal lafzi. Itu orang panggil makna. Benda hak dikehendaki oleh lafaz, benda yang dituju oleh lafaz, itu dia panggil makna. Adapun terjemah, ini balik bahasa daripada Arab ke Melayu. Arab kata fa innallaha yanzilu fiha. Melayu kata apa? Kerana bahawasanya Allah itu turun padanya pada malam nisfu Sya'ban. Itu terjemah. Maknanya bukan boleh kita pegang dengan zahir, oh Allah turun bermakna daripada atas ke bawah. Begitukah? Sedangkan malam ni tidak sama. Nah, bukan semua seretak satu bumi ni malam seluruhnya, tidak. Nah, berbeza. Nah, macam kita sekarang pukul 9 lebih. Bukan semua seluruh dunia pukul 9 lebih. Nah, ada perbezaan dia. Jadi kalau kata Allah Ta'ala turun dengan makna nuzulun naqlah, apa nuzulun naqlah? Iaitu turun daripada atas ke bawah, ini sangat sesat. Berarti tak naik-naik lah Tuhan. Nah, ni. Dah kerana tak sama. Nah, sini ni nisfu Sya'ban, sini nisfu Sya'ban, dekat Selangor nisfu Sya'ban. Baru selesai nisfu Sya'ban dekat Selangor, masuk pula di Melaka, masuk pula Negeri Sembilan, masuk pula Johor, masuk pas ke Jawa mana. Jadi Tuhan tu turun, tak naik-naik. Gitukah? Ini orang panggil fahaman yang tak benar. Itu orang panggil fahaman musyabbihah, mujassimah, berpegang dengan zahir Al-Quran dan hadis yang mutasyabihat. Jangan kita berpegang begitu. Sebab tu Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, salaf, apabila ditanya kepada Imam Malik, apakah makna yanzilu rabbuna, turun Tuhan kami, apa makna nuzul di situ? Imam Malik kata nuzulur rahmah la nuzulun naqlah. Nah, turun di situ ialah turun rahmat, bukan turun dengan makna atas ke bawah. Itu ingat baik-baik. Kalau nak ikut salaf, ikutlah ulama-ulama salaf. Iaitu apa? Ta'wil ijmali. Nah, tak mungkin Allah Ta'ala tu turun daripada atas ke bawah. Kenapa? Itu dengan makna jisim, jirim. Jadi yanzilu rabbuna ay yanzilu rahmatu rabbina. Turun Tuhan kami, yakni turun rahmat daripada Tuhan kami. Rahmat apa? Rahmatun khasah. Rahmat yang khusus kepada siapa-siapa yang bangun menghidupkan sepertiga malam dengan tahajud, dengan qiyamul lail. Ataupun turun rahmat Allah Ta'ala yang khusus pada malam nisfu Sya'ban. Dah. Fa innallah, sambung lagi hadis tadi. Fa innallaha ta'ala, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala yanzilu fiha, turunlah ia Allah, ini turun rahmat Allah yang khusus fiha pada malam nisfu Sya'ban. Tu li ghurubi syamsi ila sama'id dunya, kerana tenggelamnya matahari pada
petang hari yang ke-14 ni Sya'ban tu, tu maka masuklah malam nisfu Sya'ban. Allah Ta'ala turunkan rahmat tu ila sama'id dunya, hingga ke langit dunia. Fayaqulu, maka berfirman Allah Ta'ala, ala mustaghfirun fa'aghfiru lahu. Maka siapakah adakah siapa-siapa yang meminta ampun akan dosa-dosanya, fa'aghfiru lahu, maka aku ampun bagi mereka yang meminta ampun. Ala mustarzikun, adakah siapa-siapa yang nak meminta rezeki, fa'arzuqahu, maka aku rezekikan akan dia. Itu. Jadi artinya di sini ada orang panggil nikmat yang khusus Allah Ta'ala bagi kepada mereka-mereka yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ala mubtalan, adakah siapa-siapa yang sakit, fa'afiyahu, maka aku afiatkan dia, aku sembuhkan dia. Itu. Ala sa'ilun, adakah siapa yang minta-minta apa-apa, minta doa tu, doa ni permintaan apa, fa'u'tiyahu, maka aku berikan kepada dia. Itu. Ala, begitulah kaza, ala kaza. Begitulah Allah Ta'ala firman pada malam nisfu Sya'ban tu. Adakah siapa-siapa yang nak berani aku bagi, adakah siapa-siapa yang nak berani aku akan beri, aku akan tunai, aku itu. Hatta yatlu'al fajru, sehingga terbitlah fajar pada hari yang ke-15 Sya'ban. Itu. Hadis ni rawahul imamani, diriwayat akan dia oleh dua imam hadis, Ibnu Majah wal Baihaqi fi Syu'bil Iman. Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini dalam Sunan Ibnu Majah, dan Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis ini dalam kitab Syu'bil Iman. Ini satu hadis. Banyak lagi hadisnya. Hadis yang keduanya ruwiya an Sayyidina Utsman bin Abil As, diriwayatkan daripada Sayyidina Utsman bin Abil As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana lailatun nisfi min Sya'ban, apabila adalah malam tersebut malam nisfu Sya'ban, nada munadin, menyerulah orang yang menyeru. Malaikat, maknanya sini malaikat yang menyeru. Hal mustaghfirin, adakah siapa yang meminta ampun dosa-dosanya, fa'aghfara lahu, maka aku, yakni Allah Ta'ala, mengampunkan akan dia. Hal min sa'ilin, adakah siapa yang meminta apa-apa doa, fa'u'tiyahu, maka aku akan beri. Fala yas'alu ahadun syai'an illa u'tiyah, maka tidaklah meminta apa-apa oleh seorang akan sesuatu pun, illa u'tiyah, melainkan akan diberi, akan ditunaikan oleh Allah. Illa, melainkan Allah Ta'ala tidak akan tunai permintaan zaniyatun, orang yang berzina, perempuan yang berzina, bifarjiha, dengan faraknya, au musyrikun, ataupun orang yang musyrik. Hadis ni juga rawahul Baihaqi fi Syu'bil Iman, dalam kitab Syu'bil Iman. Lagi hadis lagi banyak. Di sini ada dihimpunkan sampai ke 1 2 3 4 5 6 7 8 hadis. 8 hadis. Kalau kita nak baca ni terlalu banyak sangatlah hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban. Terlalu banyak. Semuanya sepengertian. Sepengertian. Mana berlebih kurang maknanya. Berlebih kurang. Adalah satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh At-Tabrani fi Mu'jamil Kabir wal Awsat, wa qala al-Haythami wa rijaluhum thiqat. Rijal periwayat rawi-rawi hadis tersebut thiqah. Begitu juga hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni dan Ibnu Majah wa Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Hadisnya daripada Abi Musa, ruya an Abi Musa al-Asy'ari, diriwayat daripada Abu Musa al-Asy'ari, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yattali'u Allahu azza wa jalla
yattali'u Allahu azza wa jalla ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah Ta'ala memperhatikan akan makhluknya dengan perhatian yang khusus pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka Allah Ta'ala ampun dosa-dosa sekalian makhluknya. Yang ini dosa-dosa mereka yang bertaubat kepada Allah, ataupun boleh juga dikatakan dosa-dosa kecil. Nah, kerana kalau dosa besar tu pasti juga diampun dengan bertaubat. Itu syarat dosa besar diampun oleh Allah Ta'ala dengan bertaubat. Illa, melainkan orang yang Allah Ta'ala tidak ampun dosanya, illa musyrikin au musyahinin, melainkan orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala, orang yang menyekutukan Allah Ta'ala, orang yang mengiktikadkan ada selain Allah tu Tuhan, ataupun ada selain Allah yang berhak disembah, atau ada selain Allah yang perbuatannya mampu memberi kesan, memberi bekas pada manfaat dan mudarat seperti Allah. Nah, itu orang panggil syirik. Nah, itu makna syirik. Nah, bukan syirik tu kita bertawassul, bukan. Itu bukan syirik. Nah. Au musyahinin. Au musyahinin artinya ataupun orang yang musyahin. Ini orang yang menyebarkan kebencian sesama umat Islam, iaitu orang munafik. Nah, orang munafik. Nah, nak supaya orang Islam tu saling berkelahi, saling berbalah. Begitu juga di dalam riwayat yang lain. Nah, Nabi SAW sabda, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Itu lebih kurang sama juga hadis tadi. Iaitu Allah Ta'ala memperhatikan dengan perhatian yang khusus pada hambanya pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah Ta'ala ampun sekalian hambanya, melainkan orang yang musyrik, melainkan orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, dan orang yang menebarkan kebencian di kalangan orang Islam. Itu. Begitu juga hadis yang lain, Nabi SAW sabda, innallaha ta'ala yadnu min khalqihi. Nah, tu dalam hadis ini Nabi kata innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yadnu min khalqihi, mendekat kepada hambanya. Itu dekat ni bukan dekat dengan makna ada jarak bertepuh ke jauh berjarak, dekat bertepuh, bukan. Mendekat sini dengan makna mendekatkan rahmat. Itu bukan dekat jauh macam kita ni. Kita benda yang berjisim berjirim, bolehlah kita kata rumah awak kat mana? Dekat dengan masjid Bandar Baru Sungai Buloh. Oh, dekat berapa kilometer lebih kurang 2 kilo, lebih kurang 1 kilo. Itu orang panggil dekat, berjarak. Nah, kenapa? Kerana kita tu jisim, jirim. Rumah kita pun berjirim, berjisim. Masjid Bandar Baru Sungai Buloh pun berjirim, berjisim. Maka kerana tu boleh rayak jarak dekat. Tuhan mendekat tu bukan dengan makna ada jarak bertepuh ke, tidak. Makna memperdekatkan rahmatnya kepada hambanya. Fayaghfiru, maka Allah Ta'ala ampun, liman istaghfar, bagi siapa-siapa yang meminta ampun kepada Allah. Illa, melainkan yang Allah Ta'ala tidak ampun dosanya, illal baghi bifarjiha wal asyara. Aduh, baca mana tu? Wal asyira, gitu. Wal asyira, gitu. Melainkan yang Allah Ta'ala tidak ampunnya al-baghi bifarjiha, orang yang jadi pelacur dengan faraknya. Baghi bifarjiha ni maknanya orang yang jadi pelacur dengan faraknya. Wal asyira ni orang yang kutip cukai. Itu orang yang kutip cukai. Hadis ni rawahu Tabrani fil Kabir wa Ibnu Adi an Utsman bin Abil As wa qala Syekhul Manawi rijaluhu thiqah. Itu banyaklah para penonton yang dimuliakan oleh Allah. Kalau saya nak baca hadis ni, ya Allah, banyak sangatlah. Banyak sangat-sangat. Tu
Allahu akbar. Kalau kita nak baca habis ni, makan masa lah. Cuma nak cerita katanya apa? Nah, malam nisfu Sya'ban itu ada fadilat yang khusus. Sabit di dalam hadis-hadis yang terlalu banyak. Kalau saya nak baca di sini, terlalu banyak orang panggil kelebihan-kelebihan yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Ada satu lagi hadis, kita ambil satu lagi hadis ya. Hadis ni riwayat oleh Imam Dailami dalam Musnad Ad-Dailami. An Sayyidina Abi Umamah radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsu layalin, ada 5 segala malam-malam, la turaddu fiha, tidak ditolak pada malam yang 5 malam ni, da'watun, oleh doa. Doa, kalau kita berdoa pada mana-mana daripada 5 malam ni tidak ditolak. Nah, mana? Pertamanya awwala lailatin min Rajabin. Pertamanya malam daripada awal malam daripada bulan Rajab. Iaitu hari ni sebelum bulan Rajab bulan apa? Sebelum bulan Rajab bulan apa? Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Jamadil Akhir. Jadi hari ni hari last Jamadil Akhir, malam ni tenggelam matahari, masuk 1 Rejab. Malam tersebut kita berdoa, tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Itu. Walailatan nisfi min Sya'ban, dan malam separuh daripada bulan Sya'ban. Apa? Iaitu ba'da ghurubi syamsi ar-rabi'a asyara min Sya'ban. Tenggelam matahari hari yang ke-14 bulan Sya'ban, masuklah malam nisfu Sya'ban, iaitu malam Lailatul Khamis asyara min Sya'ban. Itu. Walailatul Jum'ati, dan pada malam Jumaat, iaitu masuk matahari pada petang Khamis, itulah orang panggil malam Jumaat. Walailatai al-idaini, dan 2 malam hari raya. Ini 5 malam dikatakan oleh Nabi SAW tidak ditolak doa kalau kita berdoa pada malam-malam tersebut. Itu beberapa hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang kelebihan malam Qadar. Malam Qadar pula dah, malam nisfu Sya'ban. Itu. Kemudian kita ambil beberapa perkataan ulama dah, beberapa perkataan alim ulama, aqwalul ulama'i wal fuqaha'i fi fadli hadhihi lailatin nisfi min Sya'ban. Beberapa petua ulama, pendapat ulama dan fuqaha, ulama fiqh, fi fadli hadhihi lailatin nisfi Sya'ban, pada menyatakan kelebihan malam nisfu Sya'ban. Pertama, perkataan yang kita nakal ni ialah qala al-imamu Atha ibn Yasarin rahimahullahu ta'ala. Perkataan ni dikutip oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Nah, Lataiful Ma'arif ni ada 2 jilid kalau tak silap. Saya ada kitab tu, Lataiful Ma'arif. Apa kata Atha bin Yasar rahimahullahu ta'ala? Ma min lailatin ba'da lailatil qadri, tidak ada daripada satu malam setelah daripada malam Qadar, tidak ada pun daripada satu malam selain setelah malam Lailatul Qadar, setelah malam Qadar, afdalu, terlebih afdal min lailatin nisfi min Sya'ban. Tak ada malam-malam hak nak lebih daripada malam Lailatul Qadar, melainkan setelah malam Qadar, malam nisfu Sya'ban lah lebih. Jadi malam Qadar tu paling lebih. Sabit dalam Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Setelah malam Lailatul Qadar ada lagi tak malam lebih? Tak ada dah, melainkan malam nisfu Sya'ban. Itu nak cerita sini. Nah, tu. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Turun Tuhan kita ini, turun rahmat Tuhan kita hingga ke langit dunia. Fayaghfiru li'ibadihi kullihim, maka Allah Ta'ala ampun sekalian dosa-dosa hambanya semua sekali, illa li musyrikin au musyahinin au qati'in, melainkan orang kafir musyrik dan orang yang suka mengadu domba, memecah belahkan umat Islam, dan orang yang memutus silaturrahmi sesama umat Islam, adik-beradik, saudara-saudara. Itu perkataan Imam
Atha bin Yasar. Kemudian kita ambil perkataan Imam Syafi'i. Ini perkataan Imam Syafi'i ini imam kita. Nasirus sunnah. Kalau ada orang kata bid'ah ni perkataan Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Nasirus sunnah. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW. Apa kata Imam Syafi'i? Perkataan Imam Syafi'i ini dinaqalkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudatit Talibin. Dalam kitab Raudatit Talibin. Apa kata Imam Syafi'i? Qala Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ad-du'a'u yustajabu fi khamsi layalin. Bermula doa itu dimustajab, diperkenankan oleh Allah Ta'ala fi khamsi layalin, pada 5 malam. Mana khamsi layalin? Lailatul Jum'ati, satu malam Jumaat. Wal Aidaini, pada malam 2 hari raya. Wa awwali Rajabin, dan pada malam awal Rajab. Wa nisfi Sya'bana, dan pada malam nisfu Sya'ban. Allah. Tengok. Lebih sungguh lah. Wa kana Khalid bin Ma'dan, dan adalah Khalid bin Ma'dan. Wa Luqman bin Amirin. Wahuma, siapa Khalid bin Ma'dan dan Luqman bin Amirin ni? Wahuma min ahlil hadisi. Mereka berdua ni ialah ahli hadis, muhaddisin. Wa ghairuhuma, dan selain daripada kedua banyak lagi, hatta Ibnu Taimiyah, sehingga Ibnu Taimiyah sekalipun, yalbasuna fiha, memakai mereka itu pada malam nisfu Sya'ban ni, ahsana thiyabihim, pakaian yang cantik, yang paling cantik. Wa yatabakharuna, berbakhur, mana pasal orang panggil bakhur, bau-bauan yang sedap. Wa yaktahiluna, bercelak mereka itu. Wa yaqumuna, dan berdiri mereka itu sembahyang fil masjidi, di dalam masjid, lailata nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Ini disebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Jadi nak cerita katanya apa? Menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu ialah sunnah salafun salih, sunnah alim ulama. Seperti mana kita orang Melayu kita ni menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan membaca Yasin 3 kali. Dengan diniatkan baca Yasin pertama bagian-bagian niat, baca Yasin yang kedua bagian-bagian niat, minta doa dengan Allah Ta'ala supaya dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimatikan dalam iman dan Islam dan sebagainya. Maka hidupkanlah malam nisfu Sya'ban. Jangan kita pedulikan mereka-mereka yang kata tidak ada kelebihan apa pun, tak ada lebih apa pun, sama macam-macam Allah. Jangan. Ini beberapa hadis Nabi dan beberapa perkataan petua-petua, pendapat-pendapat petua-petua alim ulama, dan diceritakan bagaimanakah kelakuan ulama-ulama hadis. Hatta Al-Hafiz Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pun menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Jadi jangan lagi kita berkelahi, berbalah, apatah lagi mengatakan bid'ah, dalalah lah, sesak lah, tak ada kelebihan apa pun. Orang panggil malam nisfu Sya'ban itu semua omongan karut, tu omongan yang karut, omongan yang kosong. Jadi kalau orang tanya di manakah membaca Yasin di malam nisfu Sya'ban, buka dalam kitab Asnal Matalib, fi ahadithil mukhtalifatil maratib, karangan Syekh Muhammad bin Darwish, pada muka surat 234. Disebut dalam kitab Asnal Matalib, wa amma qira'atu surati Yasin lailata nisfi min Sya'ban ba'dal maghrib wa du'a'il masyhuri fa min tartibi ba'di ahli salahi min inda nafsihi wa la ba'sa bimithli zalika. Apa maksudnya? Wa amma, dan adapun qira'atu surati Yasin, membaca surah Yasin, lailata nisfi min Sya'bana, pada malam nisfu Sya'ban. Bila baca Yasin itu? Ba'dal maghribi, kemudian daripada sembahyang maghrib. Wa du'a'il masyhuri, dan doa yang masyhur, yang maklum.
famin tartibi ba'di ahli salahi, maka itu ialah salah satu cara yang diijtihad, yang diaturkan ba'di ahli salahi, sebahagian daripada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, min indi nafsihi, ijtihad daripada diri ulama tu sendiri. Patut apa hukumnya? Wala ba'sa bimithli zalika, tidak mengapa dengan perbuatan demikian itu. Tak ada mengapa, tak ada masalah apa-apa. Boleh kita nak baca Yasin pada malam nisfu Sya'ban. Bahkan kita tengok Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ni sangat dipelopori lah oleh Wahabi. Apakah Ibnu Taimiyah kata dalam kitab Iqtida' Siratal Mustaqim? Ibnu Taimiyah kata, wa min hadzal babi lailatun nisfi min Sya'ban, dan ke setengah daripada bab kelebihan malam nisfu Sya'ban, faqad ruwiya fi fadliha, maka sesungguhnya diriwayatkan pada menyatakan kelebihan nisfu Sya'ban tersebut, minal ahaditsil marfu'ati, daripada beberapa hadis-hadis Nabi yang banyak dan sampai kepada Nabi, wal asari, dan beberapa banyak perkataan-perkataan sahabat, ma yaqtadi, barang yang menghendakilah annaha, akan bahawasanya lailatun, malam nisfu Sya'ban tu lailatun mufaddilatun, malamnya lebih, malam yang ada kelebihan. Wa anna minas salafi, dan bahawasanya setengah daripada perbuatan salafus salih, man, mereka kana, yang adalah mereka itu ya khusu, mengkhususkan akan dia malam lailatul nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban tu bis salati, dengan sembahyang fiha pada malam lailatul nisfi Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, wa saumu syahri Sya'ban, dan puasa pada siang hari bulan Sya'ban, qad ja'at fiha, dan sesungguhnya telah datanglah pada menyatakan puasa pada bulan Sya'ban tu ahadithun sahihatun, hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih. Panjang sini kalau saya nak baca fatwa Ibnu Taimiyah tentang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Sikit lagi. Ini dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wasuila, dan ditanyakan kepada Ibnu Taimiyah an salati nisfi Sya'ban, tentang semaya pada nisfu Sya'ban. Al jawabu, bermula jawab, fa ajaba, maka kata Ibnu Taimiyah, aku jawab, idza shallal insanu lailatan nisfi wahdahu aw fi jama'atin khassatin kama kana yaf'alu tawaifu minas salafi fahuwa ahsanu. Allah. Ibnu Taimiyah kata, idza shalla, apabila sembahyanglah al insanu, oleh manusia, lailatan nisfi, pada malam nisfu Sya'ban, wahdahu, semaya seorang diri ke, au fi jama'atin khassatin, atau satu jemaah yang khusus, kama, seperti mana barang kana adalah ia, yaf'alu, dikerjakan, tawaifu, beberapa kelompok-kelompok minas salafis salih, daripada ulama-ulama salafis salih, fahuwa, maka ialah ahsanu, terlebih baik. Tuh. Wa ammal ijtima'u fil masajidi ala salatin muqaddaratin kal ijtima'i ala mi'ati rak'atin bi qira'ati alfin qul huwallahu ahad daiman fa hadza bid'atun lam yastahibbiha ahadun minal a'immati. Wa ammal ijtima', adapun berhimpun fil masajidi, di masjid-masjid, berhimpun di masjid itu kenapa? Ala salatin muqaddaratin, kerana nak semaya sembahyang yang dikodarkan. Mana dikodarkan berapa? Kal ijtima'i ala mi'ati raka'atin, seumpama dikodarkan perhimpunan rakaat semaya tu 100 rakaat. Lepas tu bikiraati alfin, dengan dibacakan 1000 qul huwallah daiman tiap-tiap rakaat. Fahaza bid'atun, maka ini baru bid'ah, lam yastahibbiha, yang tidak disunatkan akan dia ahadun, oleh seorang pun min a'immatis salaf, daripada para imam yang salah. Wallahu a'lam. Ini jawapan daripada Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa jilid yang kedua, muka surat 469.
Ala kulli hanya Ibn Taymiyah sendiri pun memberi pendapat yang sangat baik untuk kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Jadi mudah-mudahan kita semua pada malam nisfu Sya'ban yang kita akan tempuh nanti, jangan kita sia-siakan. Paling kurang malah baca Yasin, malah semaya tahajud, malah qiyamul lail, malah paling kurang tadah tangan berdoa, ya Allah, minta ampun dengan Allah dosa-dosa kita yang terlalu banyak. Baca bahasa Melayu tak apa. Ya Allah, malam ni malam nisfu Sya'ban, ya Allah. Malam yang Engkau berikan rahmat yang khas, rahmat yang khasah, dan sabit dalam hadis-hadis Nabi-Mu terlalu banyak, ya Allah, bahawasanya Engkau janjikan untuk ampun dosa pada malam ni. Engkau janjikan untuk beri apa sahaja permintaan. Engkau janjikan bagai-bagai janji pada malam ni. Maka aku minta, ya Allah. Paling kurang kita malah bagaimanapun ibadat, berdoalah. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu ialah senjata bagi kita orang mukmin. Jadi mudah-mudahan perkongsian pada malam ni dapat memberi manfaat kepada para penonton yang dimuliakan oleh Allah. Dan apa yang kurang lebih itu daripada kelemahan diri saya, wala'afu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.